Treasure, hari ini kita jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 5 dalam bab yang terakhir, bab 8, iaitu pemodelan matematik. So, untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan membincangkan subtopik ataupun standard pembelajaran 8.1.2, iaitu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, fungsi kuadratik dan juga fungsi eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 3 jenis fungsi, iaitu linear, kuadratik dan juga eksponen. Jadi untuk video pada kali ini, kita akan fokuskan kepada penyelesaian masalah yang melibatkan fungsi linear sahaja. Okey, so sebelum kita tengok kepada bentuk soalan, kita imbas kembali bahawa untuk pemodelan matematik ini, bila kita nak laksanakan pemodelan matematik ini, kita mestilah berbalik kepada komponen pemodelan matematik itu, iaitu apa 6 komponen yang ada dalam pemodelan matematik. Okey, yang pertama ialah kita kena kenal pasti dan definisikan masalah. Yang kedua, kita kena membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, kita perlu mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, kita perlu memurnikan model matematik sekiranya perlu. Dan juga yang keenam, kita perlu membuat laporan ataupun melaporkan dapatan. Jadi bila kita nak selesaikan soalan, kita perlulah menyelesaikan soalan pemodelan matematik itu mengikut komponen-komponen pemodelan matematik. Okay, kalau kita tengok contoh, okay, menentukan jenis fungsi. Tadi kita katakan untuk menyelesaikan fungsi masalah melibatkan pemodelan matematik ni terdapat 3 fungsi, iaitu fungsi linear, fungsi kuadratik dan juga fungsi eksponen. Jadi bagaimanakah kita nak menentukan jenis fungsi manakah yang kita perlu gunakan? Jadi kita tengok contoh ini. Kalau kita nak menentukan jenis fungsi, kita boleh mengkaji polar graph. Okay. Dengan mengkaji polar graph, kita menentukan jenis fungsi yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data. Okay. Jenis fungsi linear, kuadratik atau eksponen mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data. Okay. Kita tengok contoh yang ada terdapat dalam buku teks. Okay, contoh fungsi linear. Seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan dan direhat orang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. So, kita diberi satu graf. Okay. Graf ini ialah mengkaji kadar denyutan nadi dengan bilangan jam senaman dalam seminggu. Jadi bila kita plotkan data tersebut dalam graf, kita nampak seolah-olah graf ini membentuk satu garis lurus. Okey, seolah-olah membentuk satu garis lurus. Jadi fungsi yang sesuai kita gunakan adalah fungsi linear. Okey, graf menyerupai satu garis lurus. Jadi untuk soalan ini, kita boleh menyelesaikan menggunakan pemodelan matematik fungsi linear. Okay. Contoh yang kedua, fungsi kuadratik. Okay. Seorang pengurus pemasaran mengkaji data yang menunjukkan hubungan antara keuntungan dengan bilangan tahun suatu produk berada di pasaran. Jadi bila dia plotkan graf, okay, dia nak plotkan graf keuntungan dia dalam juta dengan berapa bilangan tahun dia. So bila dia plotkan, okay, tahun yang pertama berapa dia untung, tahun yang kedua berapa untung. Okay. So kita nampak seolah-olah dia membentuk satu
lengkung. Okey, so lengkung ini adalah berbentuk parabola. Okey, kamu dah belajar pun fungsi kuadratik. Jadi bentuk parabola ini adalah fungsi kuadratik. Okey, lengkung mungkin naik dan kemudian turun. Okey, dia naik, kemudian dia turun. Atau boleh jadi dia turun dan kemudian naik. Jadi bentuk sebegini ataupun fungsi ini kita panggil sebagai fungsi kuadratik. Okey, yang ketiga kita ada fungsi eksponen. Apa contoh soalan dia? Okey, contoh soalan dia ialah seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau. Okey, dia nak kaji populasi harimau. Ini adalah populasi, so dia tengok, dia kaji bilangan tahun. Okey, bagaimana populasi harimau itu dari tahun 1960 hingga 2020. Jadi dia dapati populasi harimau itu turun secara mendadak. Okey, kita nampak satu lengkung turun secara mendadak. So graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai pada kadar yang mendadak. So dia boleh jadi naik secara mendadak ataupun turun secara mendadak. Fungsi eksponen ialah satu fungsi yang dapat dihuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk Y sama dengan CA kuasa X. Dengan keadaan A ialah nombor nyata yang positif dan A tak sama dengan 1 dan C ialah nilai awal. So nanti kita akan bincangkan lagi tentang fungsi eksponen ni. Tapi kalau kita nampak bentuk graf itu lengkung, sama ada dia kenaikan ataupun penurunan secara mendadak, maksudnya fungsinya adalah fungsi eksponen. Okey, itu adalah contoh-contoh soalan yang melibatkan fungsi linear, fungsi kuadratik dan juga fungsi eksponen. Jadi untuk hari ini kita nak fokuskan kepada soalan yang melibatkan fungsi linear sahaja. Okey, sebagai contoh kita ambil soalan contoh 2 dalam buku teks muka surat 236. Okey, kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk satu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini dengan melalui pemodelan matematik. So dia dah bagi kat kita 45 liter petrol, dia bergerak sejauh 405 km. Jadi kalau dia nak ingin memandu kereta yang sama tu sejauh 198 km, berapa petrol yang dia perlukan? Okey, tapi dia nak kita selesaikan soalan ini melalui pemodelan matematik. So bila nak buat pemodelan matematik, ingat 6 langkah yang tadi. Okey, 6 komponen tu. Yang pertama ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So apa masalah di sini? Tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Ini yang soalan nak minta kita tentukan isi padu petrol untuk 198 km. So kita tahu bahawa lebih jauh sesuatu perjalanan, lebih banyak jumlah petrol yang diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. So ini berdasarkan apa yang kita dah belajar secara logiknya. Kalau kita nak bergerak lebih jauh, mestilah lebih banyak petrol. Jadi kita dah belajar bahawa perubahan ini adalah perubahan secara langsung, ubahan langsung. Okey, yang melibatkan kalau sesuatu pemulih ubah tu naik, sesuatu pemulih ubah lagi pun akan naik juga ataupun sebaliknya. Okey, yang kedua ialah membuat andaian dan mengenal pasti pemulih ubah. So apa andaian kita boleh buat? Apa pemulih ubah yang terlibat? Okey, so kita andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km adalah sama. Ini kita andaikan. Okey, andaikan Amin tu dia memandu dengan kelajuan yang sama. Okey.
katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. So Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dengan keadaan K adalah pemalar. Sebab tadi kita dah katakan bahawa semakin dia pergi jauh, semakin banyak petrol yang diperlukan. Jadi kita buat satu persamaan Y sama dengan KX. Yang ini kita dah belajar dalam bab yang pertama, iaitu ubahan langsung. Okey. So langkah yang ketiga ataupun komponen yang ketiga ialah mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey. So kita gantikan Y, tadi kita dah ada Y sama dengan KX. Okey. Y sama dengan 45 liter petrol untuk X dia 405 km ke dalam persamaan Y sama dengan KX. Okey, 45 sama dengan K darab dengan 405. Jadi kita akan dapat K sama dengan 1/9. Jadi persamaan ini kita akan dapat Y sama dengan 1/9 X. Persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Apabila X sama dengan 198, kita nak ganti balik So X sama dengan 198, maka Y sama dengan 1/9 darab dengan 198. Okay? Jadi kita akan dapat, bila X kita gantikan 198, nilai Y kita dapat 22. Okay, 22 liter. Apa maksud dia? Maksudnya 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 kilometer. Okay, jadi kita menjawab soalan. Dia tanya tadi berapa jumlah petrol. Jadi kita menjawab soalan 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 kilometer. Okey, langkah seterusnya ataupun komponen seterusnya ialah menentusahkan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Betul ke? Okey, kalau kita pandu 198 km, kita perlukan 22 liter petrol. Okey. So model fungsi linear Y sama dengan 1/9X yang diperolehi mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Okey, so ini kita nak tentusahkan. Kita katakan tadi kita hanya perlukan 22 liter saja, tapi dia tidak boleh digunakan untuk semua situasi. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar, manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh-raya. Maksudnya, keadaan jalan dia yang berbeza. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperolehi tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Okey, sebab kita dapat maklumat tak lengkap. Okey, maklumat yang diberi itu tak lengkap. Bagaimana keadaan jalan, di mana kedudukan yang dia nak pergi. Okey. So ini ialah graf yang mewakili Y sama dengan 1/9 X. Okey. Komponen yang seterusnya memurnikan model matematik. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model matematik memandangkan maklumat yang diberikan adalah terhad. Okay, dia tak bagi tahu perjalanan dia macam mana, keadaan jalan raya tu macam mana. Okay, ataupun daripada bandar ke, macam tadi dia katakan, sama ada daripada bandar ke pekan ke, ataupun lebuh raya ke. Okay, so jadi kita boleh katakan di bahagian komponen memurnikan model matematik ni, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat terhad. Dan yang terakhir ialah melaporkan dapatan.
So, laporan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan. So, hanya kita tulis macam ni untuk melaporkan dapatan. Okay, so kamu boleh rujuk juga penyelesaian ini dalam buku teks. Okay, untuk contoh soalan yang melibatkan fungsi linear. So, kita tengok satu lagi contoh soalan. Okay, syuhada akan menerima upah sebanyak RM42, okay, RM42 jika dia bekerja selama 6 jam sebagai juruwang di sebuah pusat beli belah. Jika syuhada bekerja selama 9 jam, berapakah jumlah upah yang akan diterima? Kalau dia kerja 6 jam, dia dapat RM42. Kalau dia kerja 9 jam, so berapa jumlah upah yang dia dapat? Okay, so itu soalan dia. Tapi soalan ni minta kita selesaikan dengan kaedah pemodelan matematik. Jadi bila sebut pemodelan matematik, kita mesti tulis ke-6 komponen. So, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So, kita diminta untuk tentukan jumlah upah yang diterima oleh syuhada jika dia bekerja selama 9 jam. Diketahui bahawa apabila bilangan jam bekerja bertambah, jumlah upah juga akan bertambah. Okey, oleh itu kita katakan jumlah upah berubah secara langsung dengan bilangan jam bekerja. Okey, sama macam kes Amin tadi. Semakin lama dia kerja, semakin tinggilah upah dia. Okey, so apa andaian kita dan apa pun boleh upah kita? Kita andaikan bahawa upah sejam yang diterima adalah sama bagi suatu tempoh bekerja. Okey, so kita andaikan kadar dia bekerja tu dia akan dapat upah yang sama. Katakan X mewakili bilangan jam dan Y mewakili jumlah upah yang diterima. Jadi kita bentukkan Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemalar. Langkah seterusnya ialah kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita gantikan Y sama dengan RM42 dan X sama dengan 6 jam ke dalam Y sama dengan KX. So, bila kita gantikan 42 sama dengan 6K, jadi 6K bersamaan dengan 42, jadi K bersamaan dengan 7. Okay, di sini Y sama dengan 7X. Okay, di mana tempat K itu adalah 7. Jadi persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah upah yang diterima dengan bilangan jam bekerja. Apabila kita gantikan tadi soalan nak dia bekerja selama 9 jam, jadi Y sama dengan 7 darab 9, jadi kita dapat RM63. Maksudnya syuhada akan menerima upah sebanyak RM63 kalau dia bekerja selama 9 jam. Okay, kemudian kita nak tentu sahkan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi model fungsi linear Y sama dengan 7X yang diperolehi mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi upah jam yang diterima dan masa bekerja kerana nilai tersebut mungkin berbeza mengikut situasi. Okay, ada setengah tempat kerja mungkin dia berubah nilai upah yang diberi itu tak sama. Kalau contohnya waktu puncak, waktu yang sibuk mungkin kadar upahnya lebih tinggi. Waktu musim perayaan mungkin kadar upahnya lebih tinggi. Jadi kadar upah itu mungkin berbeza. Okay, jadi ini adalah graf untuk Y sama dengan 7X. Okay, dalam masalah ini pun kita tak dapat nak memurnikan model matematik tersebut sebab maklumat dia terhad juga. Kita tak tahu tempoh masa tu ataupun situasi dia syuhada bekerja tu adakah sama ataupun tidak. Okay, kalau situasi dia berbeza mungkin jumlah upah dia berbeza. Okay, dan melaporkan dapatan. Laporan dapatan dalam bentuk penyelesaian
masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan. Okey, so itu bagaimana kita nak menyelesaikan soalan untuk fungsi linear. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan masalah harian dalam pemodelan matematik. So kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk fungsi yang berikutnya.